berharap agar kita husnuzan, yang mana kita tengok Salafi kebanyakannya mereka yang menurut Salafi, mereka kenal dengan manhaj dan juga belajar dengan usul fiqh, yang mana bila mana nak buat something yang baru, ada rasa takut dalam diri untuk buat sesuatu. Sama juga macam yang dah mention tentang tradisi, yang mana tradisi Islam, macam Dr. Farid Alatas kata, Salafi more to modernism, yang mana kita menolak tradisi Islam, yang mana mereka tak mengamalkan tradisi Islam. Yang kat sini saya faham macam tahlil yang biasa orang buat, Yasin di malam Jumaat, yang mana mereka berpegang pada usul fiqh sendiri, yang kaedah al-aslu, al-ibadah dan sebagainya. So bila nak buat something yang baru, akan ada rasa takut. So di situ saya nampak we need to respect that for their knowledge. And then untuk yang soalan ekstremism ni, sebenarnya saya nak tanya, adakah ekstremism Salafi ni timbul daripada penganut dia sendiri ataupun datang daripada Tok Guru dia sendiri? Macam tadi Dr. Farid Alatas ada sebut tentang Bin Bas dan juga Al-Albani, yang mana Bin Bas kita tahu antara ulama Saudi di Mekah Mukarramah yang buta kedua mata tapi hafiz Al-Quran, mahir ulumul hadis dan banyak mengeluarkan fatwa. Dan dia antara yang banyak menyumbang dalam pembangunan Islam di Mekah, yang mana fatwa-fatwa dia sering digunakan. Dan juga Al-Albani, antara ulama moden yang mana sekarang ni pun saya tak tahu ada lagi ke tak, yang mana yang saya tahu dia antara yang last di ulama hadis yang mahir, yang dah susun satu buku dan banyak lagi buku yang menekankan more kepada disiplin ilmu hadis. So basically bila tengok pada profil pribadi Ibn Bas sendiri dan juga Al-Albani, kita tengok tak ada pun di mana dasar jumud dan juga dasar ekstremis kalangan mereka. So saya terfikir, adakah disebabkan mereka ataupun disebabkan penganut-penganut mereka yang menyebabkan kita melihat Salafi agak ekstremis? Sekian. Ini disebabkan oleh pemikiran mereka sendiri, bukan oleh penganut mereka. Ya, kalau kita ingin menghuraikan tentang pemikiran seorang alim, seorang tokoh, ya, kita seharusnya membaca tulisannya sendiri, ya, semua tulisannya, ataupun sebahagian besar daripada tulisannya. Jangan kita baca tulisan tentang pemikirannya, ya. Sepanjang yang menyangkut Bin Baz itu, dia memang ahli dalam beberapa bidang. Tapi ada banyak ahli dalam macam-macam bidang di dunia Islam yang menguasai ilmu hadis, ilmu kalam, ulumul Quran dan sebagainya, ya. Yang dipermasalahkan di sini adalah aspek pemikiran mereka yang ekstrim. Jadi kalau seorang mengkafirkan orang Islam yang lain, macam mana kita nak menghormati dia? Kalau kita betul-betul membaca tulisan mereka atau ucapan mereka, kita akan memahami apa yang mereka mengatakan, ya. Abu Mus'ab Zarqawi boleh dikatakan memperjuangkan kemerdekaan orang Iraq waktu Iraq diserang sama Amerika, boleh dikatakan. Tapi pada waktu yang sama dia mengatakan bahawa orang Islam lain adalah musuh Islam, orang Syiah dan orang Sufi. Apa kita seharusnya menghormati beliau? So, saya tidak memahami sikap ini. Kita seharusnya membaca apa yang mereka mengatakan dan membezakan daripada apa yang betul dan benar dalam tulisan mereka atau ucapan mereka dan yang menyeleweng. Sebelum saudara Rizki bertanya soalan, saya cuma nak tambah sikit berkenaan dengan sebab disebut tentang Syekh Bin Baz dan juga Al-Albani. Kita membaca karya-karya Syekh Bin Baz dan Al-Albani rahimahumullah, dan kita bersetuju dengan kebanyakan daripadanya, tetapi ada beberapa perkataan Syekh yang agak keras dan kita tidak bersetuju, seperti pendapat Syekh Bin Baz berkenaan bumi ni rata, sebab kita tak boleh bersetuju dengan itu. Dan ada beberapa pendapat lain.
tokoh tidak maksum. Dia boleh jadi betul, boleh jadi silap, termasuk Al-Albani. Tapi kita hormati keilmuan dia dan kita ambil mana yang baik dan buang mana yang tak baik. Saudara Mukhlif. Ketiga-tiga itu tiga perkara yang barangkali ingin saya lontarkan kepada yang berbahagia Prof, Dr. Farid dan Dr. Fahal. Pertama, saya agak kurang bersetuju, sukar untuk saya bersetuju sekiranya dikatakan Salafi itu mengambil setiap perkara yang terburuk daripada moderniti, yang tidak langsung, yang tak dikehendaki langsung oleh Barat. Misalnya dari sudut pembangunan di sekitar Makkah, saya bersetuju bahawa ada isu berkaitan dengan meruntuhkan tempat-tempat bersejarah. Ya, barangkali dia tidak begitu civilized, tapi membangunkan dengan pusat komersial Barat, pada saya itu tidak ada kaitan dengan Salafism. Itu berkaitan dengan pemerintah, kapitalisme, semua itu. Salafi di sini, state di sini. Saya tidak nampak. Kalau sekiranya kita mengambil, to be fair to Salafi, kalau kita kata itu adalah kesan daripada Salafism, adakah kita nak kata corruption di Malaysia itu kesan daripada mazhab Syafi'i? Tak. Adakah itu kesan daripada Islam yang kita anuti? Tidak. Perbezaan antara state dan begitu dengan polisi luar, ada yang mengatakan itu polisi luar Salafi, polisi luar Arab Saudi dengan Amerika itu polisi luar Salafi. Saya tidak, agak sukar untuk saya bersetuju dengan hal itu. Sebab ada juga perkara-perkara yang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah di Saudi tidak pun menepati apa kehendak kerajaan. Pertama. Kedua, berkaitan dengan bila mana Salafi datang itu, maka terhakislah beberapa tradisi dan dikiaskan kepada pemakanan dan sebagainya. Pada saya ada beberapa tradisi-tradisi itu dia terhakis dengan sendirinya dengan peredaran masa. Tidak wajar diletakkan Salafi itu di kandang salah hanya dia sahaja. Kan? Kita tidak boleh salahkan sekiranya orang dah tak makan benda-benda yang memang tidak wujud lagi dah. So, misalnya ritual-ritual yang orang sekarang orang belajar, dan generasi baru ni dia belajar pendalilan dan sebagainya, dia bertanya, kenapa perlu lagi amalan ini? Kenapa perlu lagi amalan ini? Apa dalilnya? Apa basisnya? Jadi di sana dengan sendirinya ritual-ritual itu dia berkembang. Dia tidak lagi statik di situ. Kan? Kita tengok hari-hari kita setiap tahun nak hari raya, kita dah tak makan lidah kuih bangkit, kita makan kuih samplit, kan? So dia ada evolusi itu berlaku dengan sendirinya. Dan yang ketiga, saya rasa ini yang paling penting, without tidak memihak kepada Salafi dan sebagainya. Tadi Prof Farid ada menyebut pertama berkaitan dengan Salafi itu ideologi dan Sufi itu something yang cara hidup. Maknanya, apakah di sana ada ruang untuk kedua-dua ini bersama? Sebab saya lihat ada satu attempt, cubaan untuk menggabungkan antara kedua-dua ini. Misalnya di dalam usul Salasa, usul Salasa Muhammad Abdul Wahab, usul Ashrin oleh Al-Banna, menyatakan bahawa dakwah kami, dakwah Salafiyah, tariqah Sunniyah, hakikah Sufiyah. Cuba untuk gabungkan. Cubaan ini cuba dibuat. Dan ternyata efeknya sehingga kan ada golongan Sufi yang mengatakan Ikhwan bukan daripada kami. Salafi pula kata no, mereka ini bukan di kalangan kami. Dan Ikhwan ini ternyata impaknya seluruh dunia Islam. Jadi maknanya di sana ada ruang untuk bersama. Apakah di sana ada ruang untuk kita bersama-sama? Itu saja. Soal yang terakhir itu, saya harap tidak ada ruang untuk menggabungkannya, ya. Sebab saya rasa keduanya merupakan orientasi yang susah digabungkan, dan belum pasti apakah
apa yang dimaksudkan dengan tarika sunnah tadi sunniyah sama dengan tarikah indal ahlul tasawuf. Balik kepada soalan yang pertama tentang tradisi ya. Ya, kalau ada tradisi yang hilang secara begitu hilang saja, dia hilang sebab tidak diamalkan oleh orang, lambat laun dia hilang, itu tidak menjadi masalah. Kalau orang ingin mewujudkannya kembali, terserah kepada orang. Tapi yang dipertikaikan di sini atau yang dikritik di sini adalah kenyataan bahawa ada golongan yang mengatakan bahawa ini haram, itu haram, ini salah, itu salah. Dan ini merupakan masalah campur tangan dalam kehidupan kita, dalam tradisi kita yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di rantau kita ini. Ini yang jadi masalah. Kalau ada orang yang tidak mau mengamalkan sesuatu tradisi sebab dia menganggap tradisi itu sebagai tidak relevan lagi, terserah kepada dia. Kita tidak memaksa orang amalkan tradisi. Kita tidak memaksa orang makan apa tu yang saudara kata tadi, kuih apa? Bangkit. Kuih bangkit. Ya. Ataupun yang ingin amalkan tarian zapin. Ya, kalau dia tak mau menari tarian zapin, terserah kepada dia. Tapi kalau dia mengatakan bahawa zapin itu haram, sebab kasidah tertentu dinyanyikan dijadikan lagu dalam zapin, ya, kasidah yang memuji Rasulullah, dia katakan itu haram, itu kita tidak setuju, sebab kita untuk ratusan tahun telah mengamalkan itu. Ini yang jadi masalah di negeri kita ini, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Ini yang jadi masalah. Kalau ada orang Islam yang mencari satu orientasi yang baru, mereka tertarik kepada Salafiyah, mereka tertarik kepada Hizbut Tahrir, mereka tertarik kepada Ikhwanul Muslimin, silakan. Tapi jangan mengharamkan, mengkafirkan dan campur tangan dalam tradisi kita, sehingga kita takkan jadi Melayu lagi. Ya, kita akan jadi orang Arab. Bukan saja orang Arab, tapi orang Arab tertentu. Dan jangan lupa, Salafiyah itu biasanya wujud di negeri Arab yang tidak mempunyai tradisi yang lama. Dia tidak berakar umbi di Morocco, di Tunis, di Iraq, di Suria, di Turki, di Iran, ya. Tapi di negeri seperti negeri Arab, Arab Saudi, Emirat, Qatar, di mana ada kekurangan tradisi. Ini semua merujuk kepada faktor-faktor sosiologis yang sangat penting untuk memahami mengapa satu orientasi berkembang dan wujud di satu tempat tapi tidak laku di tempat lain. Ya. Doktor, mungkin ada soalan terakhir saya untuk doktor. Last. Sebab kita sebut tentang Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam. Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin kita tidak bersetuju dengan beberapa tindakannya, tapi kebanyakan buku-buku yang dikarang, contohnya seperti Kitab Tauhid dan juga Usul Salasah, menceritakan tentang, mengajak masyarakat untuk kembali
mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dengan tauhid yang sebenarnya, dan mengelakkan daripada syirik dan bid'ah, terutamanya syirik. Kerana pada waktu itu kita tengok ada tension di kalangan masyarakat Arab, terutamanya di Mekah dan Madinah, kerana mereka telah terpengaruh dengan unsur pergi ke kuburan untuk meminta berkat dan sebagainya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab datang sebagai reformis, sebagai mujaddid untuk membuat satu islah dan tajdid kepada masyarakat pada waktu itu. Apa komen doktor? Seperti mana yang saya katakan tadi, bab-bab yang mengangkuti tentang akidah dan ibadah, we have to be clear tentang perkara itu. Dan perkara-perkara yang kita anggap dapat mengotori akidah kita, maka kita mestilah menghindari daripada melakukan perkara-perkara sedemikian. So in a way that supaya akidah kita adalah akidah yang suci dan murni, cuma kaedahnya adalah bagaimanakah kita dapat menyampaikan supaya kita mempunyai akidah sedemikian, dan bagaimanakah adakah proses yang dilakukan secara dengan penuh kekerasan, dengan to destroy segala monuments dan sebagainya, itu adalah suatu perkara yang kita anggapkan sebagai terlalu radikal ataupun tidak. Itu adalah terpulang pada interpretasi dan ijtihad. Adakah kita merasakan bahawa kita perlu untuk menyelamatkan manusia daripada melakukan perkara-perkara yang dapat merosakkan akidahnya, maka dengan kerana itu kita terpaksa destroy all these monuments, maka itu bagi saya adalah mungkin termasuk di dalam apa yang dikatakan sebagai siasat syariah, keputusan dilakukan oleh pimpinan yang ada pada ketika itu. Itu yang paling penting. Tapi to enforce dan mengatakan bahawa akidah salafiyah adalah akidah yang sebenar-benarnya, dan mana-mana akidah yang lain daripada apa yang difahami oleh golongan salafi ini adalah terkeluar daripada akidah yang dikehendaki, bagi saya itu adalah slightly overboard. Dalam berarti kata bahawa contohnya, sebagai contohnya, kita menganggapkan bahawa ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak boleh ditakwil. Apabila dikatakan bahawa tangan Allah, maka kita perlu memahami tangan Allah itu adalah tangan Allah seperti mana yang dikehendaki oleh golongan salafi. Bagaimana tangan itu sifatnya tidak boleh dipertikaikan ataupun diperbincangkan. Di mana perkataan ini bagi saya, dan juga bagi kalau kita baca buku yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahra, tidak membawa makna, tak membawa erti apa-apa. Apa maksud? Tangan itu adalah tangan, tapi kita tidak membincangkan apakah maksud tangan. Kita tidak boleh membuat satu pengertian tentang apakah sifat tangan itu. It doesn't make any sense. Kerana itu ada golongan yang mentakwilkan tangan itu sebagai kekuasaan. Jadi kalau kita menganggap bahawa golongan yang mentakwil tangan itu sebagai kekuasaan adalah golongan yang sesat, to me, ia adalah menunjukkan sifat yang melampau. Itu saja. I don't have any problems kalau orang nak prevent people from melakukan perbuatan dianggap syirik, tetapi bukan dalam masalah khilafiyah dalam bab akidah. Ini adalah contoh-contoh masalah khilafiyah dalam bab akidah. Wallahu a'lam. Akhir kata, jangan anggap bahawa ulama salafiyah merupakan satu-satunya ulama di dunia Islam. Sebelum kita menganuti sesuatu aliran
atau suatu orientasi, kita seharusnya mengkaji semuanya. Ya, kalau kita nak kita baca tulisan Muhammad Ibn Abdul Wahab, kita bandingkannya dengan tulisan yang lain. Ya, banyak ulama telah mengoreksi, telah membetulkan pemikiran orang Islam tentang masalah-masalah tertentu, dan kita ada tradisi yang lama dalam sejarah Islam, dalam mana banyak tokoh telah memajukan pendapat mereka, tulisan mereka, teori mereka tentang tauhid, tentang segala macam. Dan ada banyak yang jauh lebih dalam daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu harus jadi kalau kita ingin memajukan seorang alim sebagai alim yang hebat atau yang paling hebat, kita mesti membuktikan bahawa dia telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Dan saya rasa itu masih belum dibuktikan buat saya. Jadi secara kesimpulannya, agama ni atau apa-apa saja ilmu, kita baca tanpa prejudis, dan akhir sekali kita yang akan buat keputusan. Yang nak jadi ekstrim tu melalui pembacaan kita lah. Sebagai salafi, seorang salafi, saya telah berjaya menepati masa. 10.30 saya dah habis. Saya rasa itu mungkin satu ciri-ciri baik salafi. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau terasa hati. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.